12 minit. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya turut bersama untuk membahaskan perkara yang kita alami buat acap kali for the umpteenth time dengan izin, di mana kita semua sedar 2 hari yang lalu satu banjir kilat telah berlaku dan mengulangi fobia yang dialami oleh penduduk Kuala Lumpur dan Lembah Kelang setelah berlaku banjir besar pada 18 dan 19 Disember yang lalu. Kalau pada bulan Disember yang lalu, seramai 321 keluarga di Kampung Pasir Baru dalam kawasan Lembah Pantai yang terkesan. Kali ini banjir kilat yang berlaku setelah hujan melebihi 100 mm selama 3 jam telah memberi kesan kepada 167 keluarga, yang mana 46 terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di SJKT Sarasvati dalam kawasan Lembah Pantai. Ini tidak mengambil kira tempat-tempat yang lain, dan kali ini yang kita lihat di Lembah Pantai, saya tak pasti kawasan-kawasan yang lain, masalahnya berulang. Punca air datang dari mana, dan beberapa perkara yang berlaku itu bagi penduduk yang tinggal di kawasan Kampung Pasir Baru, mereka mula bertanya, sejak Disember hingga ke hari ini, apakah penambahbaikan yang telah dilakukan? Kenapa perkara ini berulang? Dan adakah sekiranya hujan lebat berlaku lagi? Kerana perkara ini hampir setiap hari kita kena tengok Jabatan Meteorologi. Seakan-akan kita sudah tidak boleh buat apa-apa perancangan sebagai penduduk di Kuala Lumpur. Setiap hari kita kena tengok, hari ini nak ribut ke tidak? Ada amaran ribut petir, hujan berlarutan ataupun tidak? Bagaimana kita nak teruskan hidup? Kuala Lumpur adalah sebuah bandaraya. Kuala Lumpur tidak patut menjadi banjir raya. Dan saya sangat kesal kerana itulah persepsi yang timbul di kalangan penduduk. Tapi apapun, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Menteri Wilayah, Timbalan Menteri Wilayah dan juga Timbalan Menteri Tugas-Tugas Khas. Ketiga-tiga dari mereka telah datang ke pusat pemindahan sementara untuk melihat sendiri keadaan. Malah Timbalan Menteri Wilayah sebelah malam itu telah pergi melihat rumah PAM, yang mana di situ ada beberapa perkara yang timbul persoalan di kalangan penduduk, sama ada rumah PAM itu berfungsi, kenapa sampah sarap, adakah sampah sarap yang ada di unit saringan ataupun netting itu, filter itu telah dibersihkan sebelum banjir ataupun bagaimana. Tapi saya ingin memohon jasa Menteri ataupun Timbalan Menteri Air dan Sumber Asli untuk datang tengok masalah yang dihadapi. Mereka belum lagi setakat ini, cuma kita lihat, sebab kita tahu JPS bawah Kementerian Air dan Sumber Asli, tapi sehingga kini belum, saya rasa belum lagi turun ke lembah pantai untuk melihat. Tapi bukan sahaja lembah pantai, seluruh kawasan yang terkesan. Boleh, lembah pantai boleh. Sila. Terima kasih Speaker. Di kawasan saya 1,100 rumah di Taman Kinrara telah dilanda banjir pada Disember, dan 2 hari lalu kena lagi. Penduduk situ dia baru baiki rumah dia, beli perabot baru, tilam baru, tiba-tiba kena lagi. Jadi bila saya turun melihat pada hari Isnin malam tu, memang sedih. Setiap kali banjir kerosakan 10,000 satu rumah. Dalam 2 banjir itu 20 juta dah habis daripada kawasan Taman Kinrara. Taman Kinrara ni lower middle income group. Soalan saya, tambahan saya nak tahu postmortem engineering report mana? That's the most important thing. Kalau kita tak tahu sebab apa banjir ni berlaku secara kilat, what is the problem? Saya nak mintalah kerajaan pusat ni, bagilah you punya engineer turun, buat report betul-betul. Then we can talk about mitigation. Yang poin kedua ialah bantuan. Saya terima kasihlah pusat
kerajaan pusat bagi bantuan kata 1,000, ada kata sampai 10,000. Tapi mana report itu? Bila saya tu, orang tanya, bila duit kita nak sampai ni? Pejabat saya kita dah bagi, pada Januari dah bagi 500,000 juta dah. Ya? Tapi daripada kerajaan pusat kita minta buat satu laporan berapa yang sudah bagi kepada Taman Kinrara supaya orang pun tak marah sangatlah. I don't blame you for this kind of issue, ya. Ya memang banjir kilat. Tetapi saya rasa postmortem engineering dan postmortem bantuan tu kena ditulis dan diberi kepada rakyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Subang, saya masukkan sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Dan bersangkut paut dengan apa yang dibangkitkan tadi tentang permohonan bantuan. Saya difahamkan di Lembah Pantai dari 321 keluarga yang terkesan pada bulan Disember yang lalu, hanya 166 yang telah terima bantuan RM2,500. 155 keluarga masih bertanya kepada ketua kampung hampir setiap hari, dan mereka panjangkan kepada saya juga. Dan semua maklumat telah disampaikan daripada Persatuan Penduduk kepada DBKL, Jabatan Pembangunan Komuniti, dan disampaikan kepada ICU. Ya, ini yang dimaklumkan kepada saya. Tapi persoalannya, kenapa ICU tidak diberikan duit itu? Saya pohon penjelasan dalam Dewan Yang Mulia ini. Adakah benar ICU tidak ada duit untuk berikan kepada rakyat bantuan banjir ini? Saya nak tahu. Sebab inilah yang kami tanya, inilah yang ditanya kepada kami untuk banjir bulan Disember. Tak payah sebut lagi banjir sekarang ni. Tapi banjir bulan Disember. Adakah benar ICU tidak cukup duit untuk bayar 2,500? Kalau cukup duit, kenapa masih tak? Walhal maklumat, nama-nama pemohon telah disampaikan kepada ICU. I know it for a fact dengan izin. Ya, saya tahu. Sebab di BKL pun mengatakan begitu, Persatuan Penduduk pun berkata begitu. Jadi di situlah saya pohon kalau boleh diberikan penjelasan. Dan saya juga ingin bertanya sebab penduduk ada berkata Jabatan Kerja Raya ada datang ke kawasan Kampung Pasir Baru dan mereka buat ukuran, melihat rumah-rumah yang terkesan, ya, sekitar itu yang berlaku dulu. Tapi sehingga hari ini tidak tahu apa yang berlaku. Adakah pihak JKR akan datang, penduduk terpaksa buat baiki sendiri. Dan saya sangat tersentuh, sama macam sahabat saya tadi. Bila saya jumpa pada petang kejadian, ya, pukul 5 petang, saya turun ke Kampung Pasir Baru dan penduduk yang keluar, mak-mak, atuk-atuk, nenek-nenek, kakak-kakak, abang-abang, ada yang menggendong anak, ada yang ambillah apa saja. Sebab mereka risau pada waktu itu, sama seperti banjir pada 18 Disember. There is no more peace of mind. Apa yang boleh kita lakukan, Yang Berhormat Menteri, untuk pastikan bahawa warga Kuala Lumpur dapat merasa selesa, merasa selamat? Kita tahu siren tak dipasang lagi walaupun ada perancangan. Apakah tidak boleh dipasang sekarang? Ya, untuk memberikan amaran sekiranya telah melepasi satu tahap, ya, Sungai Kelang itu. Dan saya ingin bertanya, sebab sekarang ni kita bukan nak piecemeal solution. Betul yang disebutkan oleh Yang Berhormat Subang tadi, kita inginkan postmortem, dan saya rasa dari segi kesiapsiagaan, ahli-ahli parlimen dalam kawasan perlu dilibatkan dalam persiapan supaya semua agensi yang berkaitan kita dapat bekerjasama dengan baik dan mengaktifkan sebarang PPS sebagai contoh. Kita ketepikan soal politik. Kita dahulukan dan utamakan nasib rakyat. Tapi saya rasa perkara ini tak berlaku ataupun belum berlaku. Tapi saya percaya boleh dilakukan. Maksudnya semua agensi, ya, sekarang saya nampak bagi PDRM, mereka telah mulakan. Di PPS yang di Lembah Pantai ditutup sekarang, hari ini telah ditutup, ya. Tapi mereka telah mulakan exercise sekiranya berlaku lagi apa yang perlu dilakukan. Sebab kita tahu, kalau kita lihat topografi, kawasan-kawasan di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang yang akan terkesan akibat banjir, the low-lying levels, the low-lying areas, dengan izin. Jadi it should not come as a surprise. Kita patut tahu. Maka libatkanlah kami ahli-ahli parlimen, tak kiralah di pihak pembangkang ke, di kalangan backbenchers ke,
supaya kami juga boleh bantu. Kita ketepikan soal politik. Dan berkenaan pelan tempatan banjir, saya ingin memohon penjelasan daripada pihak kerajaan, apakah perancangan kita khusus untuk Kuala Lumpur dan juga untuk Lembah Kelang, Greater Klang Valley dengan izin, untuk menghadapi keadaan fenomena banjir kilat, banjir besar, perubahan iklim ataupun darurat iklim ataupun krisis iklim yang benar-benar berlaku dan kita lihat dan kita saksikan sekarang. Adakah perancangan itu sedang dirangka? Kenapa sekiranya ia sedang dirangka? Pandangan kami sebagai ahli-ahli parlimen belum ataupun tidak dilibatkan. Sekiranya ada, saya pohon, jemputlah kami. Saya percaya pengalaman kami di peringkat akar umbi melihat apa yang berlaku boleh membantu dari segi sama ada postmortem ataupun pandangan-pandangan tambahan. Yang saya risau, mereka yang merangka plan-plan tempatan banjir ini, mereka tidak berpijak di bumi yang nyata. Mereka tidak berada dalam kawasan banjir itu. Mereka tidak merasai fobia, rasa takut. Bila hujan sahaja, kita tak tahu nak buat apa. Jadi saya pohon, janganlah mereka yang merangka plan tempatan banjir ini sama seperti mereka yang merangka SOP kita. Kita tengok bagaimana Menteri Kesihatan di Johor dalam isu pilihan raya Johor terpaksa halfway dalam pilihan raya mengatakan tak payah pakai face mask. Maksudnya, untuk mereka yang bercakap, maksudnya mereka yang merangka SOP itu, mereka tidak berada on the ground. Dan saya risau mereka yang merangka plan tempatan banjir ini juga tidak berada on the ground. Pergilah, lihatlah, rasailah. Duduklah dalam rumah Makcik Fatimah yang tinggal di belakang pump house, rumah pump di Kampung Pasir Baru. Beliau merupakan pemilik rumah yang kali ini banjir kilatnya sampai ke dada. She's not a very tall woman dengan izin. Dan terima kasih Timbalan Menteri ada pergi ke rumah beliau. Pergilah ke rumah beliau, ya. Dan saya pohon untuk dirangka dengan lebih baik supaya kita dapat memastikan pembangunan di Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang ini bukan sahaja lestari tapi mampan untuk menghadapi cabaran krisis iklim yang mendatang. Terima kasih.